Ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bi barakati Nabiyin Surat 114 Seperti kata muallif situ kan, hukukun fil awqati situ kan, betul? Seperti kata muallif itu pengarang lah. Kalau muallaf orang bermata Islam, muallif pengarang kitab asal. Hukukun fil awqati yumkin qada'uha wa hukukul awqati la yumkin qada'uha. Ini berkenaan dengan waktu-waktu yang kita ada. Maka segala hak yang dalam segala waktu itu dapat mengqada dia apabila luput ia, seperti sembahyang dan puasa dan zakat dan sebagainya, daripada segala hak yang diwajibkan Allah akan di atasmu. Dan segala hak segala waktu itu tiada dapat mengqada dia. Boleh kan? Dan apabila luput ia kerana bersambutnya dan berturut, bersambut mana continue dan berturut-turut, mana terus tidak boleh ribut ke belakang. Kita kata ni hari Selasa tak boleh jadi Senin sudah berlalu, esok hari Rabu dia akan terus sampai ke kiamat, tak boleh ribut ke belakang. Kalau umur kita ni 50 nak jadi 49 tak boleh dah. Dia cuma tunggu 60 lah. 60 nak jadi 59 tak boleh dah. Tunggu 61. Kemudian bersabar jari nak mati, tak ada 2 jari dah. Lagi setengah jari. Akhir sekali mati. Itu masa. Masa tidak boleh ribut ke belakang. Maka di dalam waktu tu ada hak dia masing-masing. Maksudnya kalau kita tinggal hari tua, kewajipan dia, maka tak boleh nak cover tak. Apa nak cover. Macam kalau semayang boleh qada. Kan ulama kata boleh qada kan. Katakanlah kita luput semayang zuhur semalam. Boleh qada hari ni. Kalau rajin. Tetapi masa ibadat lain, seperti bertaubat, seperti mengaji, tak boleh qada. Kalau kita tak mengaji, umur 20 mula, baru nak start mengaji, ada masalah sikit. Tak nak perhari masa. Jadi itu saja yang kita ada. Mana kita sudah kerugian. Lebih lagi mengaji Quran. Bila dah umur dah 60, 55 ke atas, nak betul payah dah. Al-Lazi. Nak sebut Zai pun tak boleh. Jangan ke hal lain. Nak sebut Zai tak boleh. Siratal Lazi. Nak sebut Siratal Lazi tak boleh. Zai dengan Zai itu secara makna jauh berbeza. Andai kata saudara tidak boleh sebut Zai di dalam dengan Zai, maka solat itu batal. Kena belajar. Itu baru Zai. Ini ho dengan ha tukar. Ho dengan ha tukar. Cuba dengar ya. Ni ha bu ho bu ha tukar. Tak mana ho mana ha tukar. Kena action. Dengan sombong nak berjual, nak menakluk dunia lagi. Jangan. Kewajipan kita yang kecil-kecil ini merupakan fardu ain. Fardu ain merupakan kewajipan peribadi. Yang mana kalau kita tak lepas, orang lain tidak boleh tolong. Itu nama fardu ain. Okey kan? Kata dia waktu. Itu samalah waktu. Jadi kita sudah luput, kita nak reverse balik ke belakang memang sukar. Nak cover terus tak boleh. Apa yang ada saja. Sebab itu kita pakai konsep mata wa mata. Boleh ambil dah kalau reverse. Kalau dulu sudah melakukan dosa, berhenti saja. Namun hak tepat dosa nak tukar jadi ibadat tak boleh dah. Hak mana ada ni saja. Kalau umur tu bela lagi 2 tahun lah. Kalau bela 10 lah. Nak tukar balik hak lama tu kita tukar jadi ibadat tak boleh. Hak bolehnya lupakan yang sudah lalu. Mata wa fata. Tak boleh buat apa dah. Cerita untuk guru alim, ulama mana. Boleh buat apa. Kalau kita cakap wajib qada semayang. Betul kata orang terima qada kita. Sebab masa semayang sebenarnya sudah berlalu. Yang qada itu ijtihad ulama. Namun jaminan sudah tidak ada. Sebab apa? Masa yang itu sudah berlalu. Katakan maghrib hari ini. Maghrib hari ini, semayang untuk maghrib esok. Maghrib esok sudah tunggu. Maghrib hari ini, untuk hari ini, maghrib semalam sudah berlalu. Jadi kewajipan itu nak kita cover tak boleh. Yang bolehnya qada taubat kepada Allah. Namun nak tukar jadi satu maghrib 4 kali tak boleh. Maghrib soleh, Allah Akbar. Maghrib hak taubat. Ni maghrib dia hak mari dulu. Berat lah tu. Maknanya gitu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah mata wa fata. Itu saja. Yang ini ke depan
buat betul-betul. Yang ke belakang, itu urusan peribadi. Serah kepada Allah. Kalau nak rajin buat, rajin. Namun nak tanya ulama, nak suka dia tak payah kotor, dia tak boleh buat. Sebab semayang milik Allah, bukan milik kita. Bukan milik ustaz. Ustaz tak boleh kata tak payahlah. Tak boleh. Kena kotor, dia nak kotor apa? 40 tahun tak semayang. Lepas tu mula kita terawih. Untuk kotor semayang, terawih tak ada. Ustaz kata selagi tak habis kotor, semayang tak sunat tahu. Tak boleh, akhir sekali perlu kat belakang semayang kotor. Pasal apa? Pasal masalah akan timbul. Masalah akan timbul. Sebab waktu sudah berlalu. Okey, konsep tasawuf ialah mata wa ma fata. Jangan cerita dengan siapa dosa kita. Kalau boleh cerita ni, ulama benar ni, satu sahaja kepada tok guru kita. Orang lain tidak benar. Sebab dia akan menimbul fitnah kepada kita. Jumpa tok guru kita, jumpa ustaz kita, cakap dia apa, kalau saya macam ni macam mana, kalau mak saya macam mana, saya cerita dengan dia. Jangan cerita pada orang lain. Nanti orang lain ambil kesempatan. Jangan buat dosa, jangan cerita pada orang. Cerita pada Allah sahaja. Okey. Masa ya, kata dia boleh qada. Seperti sembahyang, puasa dan zakat, kita boleh qada. Ulama benarkan kita qada. Ulama kata kena qada. Ada peluang untuk qada. Dan zakat. Jika kita tak bayar zakat, boleh bapak kita meninggal, dia lupa apa zakat. Kita boleh tolong bayarkan. Dia tak pergi haji, kita boleh hajikan untuk dia. Itu dia. Boleh diselesaikan. Barang sebagai pada hak yang diwajibkan atas semua. Dan segala hak segala waktu tiada dapat mengqada dia apabila luput seperti bersambuknya dan berturut-turut, iaitu segala hukum yang batil, iaitu berkenaan dengan kepribadian dalaman kita. Sabar kita, pernah kita melakukan mengumpat, maka dosa mengumpat sudah berlaku. Kena cover dengan kebaikan, tidak boleh diambil balik lagi, sudah berlaku. Sebab itu milik sentiasa yang berlaku serta segala nafas. Harian kita masuk keluar, ada segala kebaikannya di sana, iaitu digelar zikir. Jangan ada pun ruang di dalam nafas kita lalai kepada Allah. Jangankan dosa. Sekalian, bagi ilmu tasawuf, dia tidak ada ruang. Di dalam pengajian sufi, dia tidak ada ruang. Yang pertama sekali digelar sebagai ma'asi. Yang kedua digelar sebagai lara. Yang ketiga digelar sebagai dosa. Yang ma'asi ini dosa sepenuhnya. Melakukan maksiat lah. Ma'asi. Yang kedua lara. Lara ni perkara-perkara yang lupa kepada Allah. Itu kita panggil lara. Wa'anil larwi mu'ridun. Daripada perkara lara dah dijauhkan. Lara bukan dosa, lara. Lara ni perkara yang kita buat itu lalai. Muzik, menyanyi, bersukaria, bergelak ketawa, itu semua haram. Termasuk yang dibawa oleh para pelakon-pelakon lawak. Itu dosa yang confirm. Tidak ada khilaf. Kenapa? Kerana ajak manusia kepada lara. Lara ni adalah satu dosa. Kemudian ma'asi adalah satu dosa. Dan akhir sekali disebut zikir. Yang ini yang kita nak pakai. Yang ini yang kita nak pakai. Zikir ni bermakna setiap nafas kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'akum. Kalau aku bersamamu, kenapa kamu pula lupa aku? Ini bermakna cinta kamu tidak setia. Cinta kita tidak setia. Maka nafas yang keluar ini tidaklah ada bersama Allah. Namanya zikir. Sebab itu dalam Quran sebut, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jaga-jaga, berzikir saja yang boleh menambahkan hati dan ketenangan kepada Allah. Ini konsep tasawuf. Tapi kalau kita pergi belajar dengan orang gitar haru lagi. Muzik tu boleh haru lagi. Sedangkan confirm lalai, betul tak? Confirm lalai. Tidak ada orang mengatakan menyanyi ini khusyuk kepada Allah. Tak ada. Mesti lalai sebab dia menghiburkan nafsu. Benda-benda berbentuk hiburan itu adalah kelalaian. Hatta gelak pun haram. Misalnya kata ha, itu pun haram. Gelak yang boleh macam ni saja. Gitu. Jaga budak-budak kita lalai gelak satu. Jangan. Gelak hukumnya haram. Saya buka kitab
Masalah Badri tak jumpa. Bukan kita pekok, bukan kita tak tahu kalau ada. Lara bersama. Lara ni satu dosa. Bukan satu ibadat. Satu dosa. Apa dosa dia? Tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu dosa bagi orang sufi. Bagi orang pekok, dia sunat bagi dia. Jadi kita Raya, kita kena concentrate. Sebab setiap nafas kita adalah dikira sebagai zikir. Jangan, cara dia jangan isi dengan benda larang. Jangan isi dengan benda larang. Termasuk mengaji kita, kerja kita, apa semua. Kalau kita kerja sekalipun, kita ingat apa kita kerja. Melakukan kewajipan menjaga nafkah anak isteri. Tak larang apa lagi. Tak boleh menghiburkan nafsu. Tapi baru kita jadi lalai. Ya, habiskan. Sekiranya tersebut itu pada segala hal. Segala hal bermakna sentiasa lah. Maka jikalau kau berkehendak ia berdiri pada hak, maka itu yang awal. Kalau kau menakluk ia pertama, mana ada waktu-waktu tertentu tadi, maka dahulu akan dia pada segala waktunya. Solat awal waktu, puasa masuk waktu puasa. Apa saja mengikut waktunya. Waktu zakat bila, waktu solat bila, waktu sembahyang sunat bila, waktu aba'ah bila, waktu sunat muakkad bila. Jadi ada tersusun waktu-waktunya. Maka kamu tunaikan segala awal waktunya. Dan takut ilmu akan tinggal luput. Jadi kita jaga supaya jangan tertinggal. Tengah daripada waktunya. Dan apabila engkau berkehendak. Adapun hak bahagian yang kedua tadi. Dan apabila engkau berkehendak kepada berdiri dalam hak kedua. Iaitu dalam masa tersebut ada kewajipan lain. Hak tadi dalam sembahyang ada keperluan untuk masa kan. Zuhur kita kata pukul 1.20. Pukul 12 tak boleh sembahyang zuhur lagi. Itu maknanya hak salat dalam waktu tu. Ada pula hak waktu. Yang tidak ada limit. Maka muraqabah olehmu akan segala nafsumu dan hukumkan olehmu atasnya pada tersebut itu bagimu daripada segala nafsu. Maka isi benda tu tadi dengan perkara-perkara yang disebut dengan zikrullah. Itu dia punya masa-masa yang lain. Kita kata masa kita saja, masa tak semayang. Sebab itu setelah orang sufi, guru dia bagi dia satu tasbih. Belajar. Tapi kita jangan bawa tasbih. Jangan nak kata ajaran sesat. Dalam hati sudah. Ini ingat pada Allah. Dalam bentuk ingat. Kalau bawa tasbih nanti orang kata sesat. Kita pakai jubah pun sesat. Jangan. Bukan tak boleh. Boleh. Nanti orang kata apa? Ahli zikir kata dia. Kata dia. Jangan. Tapi kalau zaman dulu, dia ada satu wiri. Masa kita ada nak berapa ni aku nak 100 kita jadikan satu rutin macam makan juga breakfast tu apa tu dia dinner tu apa macam aku nak 1,000 aku nak 1,500 hari aku nak 100 hari ni baru set okey cukup kita jadikan satu rutin itu namanya wiri tetapi budaya itu tidak boleh diamal lagi zaman pilihan raya ni nanti orang marah nanti saudara tak boleh mengaji nanti nanti ada asbiah apa-apa sekat jalan jangan buat sendirian saja di rumah kau dan kereta kau boleh. Tidak salah. Itu amalan orang-orang sufi. Dia sentiasa berwiri. Sama ada dalam hati ataupun ada dalam bentuk sihir. Boleh. Habis. Dan kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursilah. Radiyallahu anhu. Bermula segala waktu hamba itu. Mana kita ni daripada masa ke semasa daripada bangun tidur sampai tidur balik. Dalam 24 jam tu. Ada 4 perkara. Mana kita sentiasa terlibat dengan 4 perkara ni. Yang pertama kata dia taat. Masa bila kita ada taat. Masa ni ada masa ni kita taat. Dalam masa 24 jam juga kita ada maksiat. Yang ketiga kita ada nikmat. Yang keempat kita ada baliat. Baliat ni bermakna kesusahan, bala. Mana kita bertemu dengan ketaatan, kita bertemu dengan maksiat, kita bertemu dengan nikmat, kita bertemu dengan balian. Kita bertemu dengan ketaatan. Kita perlu melakukan ibadat kepada Allah. Yang kedua, kita melakukan maksiat. Ada masa kita melakukan maksiat. Ketika nikmat, ada masa kita mendapat nikmat. Mungkin kita mendapat rezeki yang banyak. Mungkin kita mendapat kesihatan yang baik. Mungkin kita mendapat kerja yang cantik dan sebagainya lah. Dan keempat, baliat. Kesusahan. Bala. Kesusahan. Mungkin kita sakit ke, mungkin kita diuji ke dan sebagainya. Dan bagi tiap-tiap waktu daripadanya itu bahagiannya daripada ubudiyah. Jadi dalam 4 perkara tadi, kita semua boleh beribadat. Macam mana kita boleh katakan ibadat? Masa kita taat, apa ibadat kita ketika itu?
Masa kita maksiat, apa ibadat kita pada ketika itu? Masa kita dapat nikmat, apa ibadat kita pada ketika itu? Sebab pasti kita syukur. Masa kita kena bala, apa ibadat kita pada ketika itu? Sabar. Jadi, di mana saja kita berpeluang untuk beribadat kepada Allah. Sebab itu Tuhan kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku nak menjadi hamba. Hamba ni bermakna kita boleh menjadikan kita hamba di mana-mana position sahaja. Sudah 7 tahun kita ajar benda yang sama. Quran pun sama, dia ulang benda yang sama. Kadang-kadang sampai 300 kali ayat benda yang sama. Allah Ta'ala ulang. Sekadar. Al-Yaum saja ada 360 bukti. Al-Yaum saja. Dia ulang. Kaisar ada 73 bukti. Jadi sudah benda-benda gini, Quran pun sama. Hadis pun sama. Ada kembali benda yang sama. Innallazina amanu berulang. Macam tu juga kita. Nak bagi kita tubi. Latu tubi. Supaya kita ingat, mana pula masalah ni. Kita hurai balik kepada kita. Ya, di dalamnya ada ubudiyah kehendaki hak Ta'ala akan daripada dengan hukum ar-rububiyah. Dengan hukum ar-rububiyah. Hak tadi, yang pak tadi, ubudiyah. Maka Tuhan akan hukum melalui dia punya rububiyah. Apabila kita terlibat dengan ketaatan, apa jadinya? Apabila kita terlibat dengan maksiat, apa jadinya? InsyaAllah apa dia buat? Maka di sini dia nak ajar kita. Barang siapa ada waktunya taat, maka jalannya memandang wujud kurnia Allah. Dia sedar diri, kalau kita boleh mari mengaji, kalau kita boleh bertaubat, kalau kita boleh berbuat baik, wujud kurnia Allah. Orang kita panggil taufik dan hidayah. Wujud kurnia Allah. Bukan kita punya. Sebab tu kita panggil ubudiyah. Okey. Bahawa menunjukkan akan dia bagi taat. Yang menyebabkan kita boleh taat. Dan barang siapa ada waktunya maksiat. Kadang-kadang kita melakukan dosa. Wa'imah dosa kecil ataupun dosa besar. Maka jalannya taubat. Taubat itulah kerja kita sebagai hamba. Ketika kita melakukan maksiat. Semasa kita melakukan maksiat, maka kita sudah berlakon sebagai seorang hamba yang jahat. Maka Allah sebagai yang bersifat dengan rahim, ghafir, maka dia tunggu dengan taubat. Jadi taubat itulah rububiyah. Maksiat itu ubudiyah. Kita hantar kepada Allah dengan taubat. Maka Allah tunggu dengan ghafir. Maka kita dapat taat. Maka kita ingat dengan ini kurnia Allah. Yang kurnia Allah itu namanya rububiyah. Kalau Allah tak kurnia kita tak boleh taat. Kita buat maksiat. Memang kita sebagai manusia melakukan maksiat. Jadi kita hantar kepadanya dengan taubat. Oleh sebab kita melakukan taubat ketika maksiat, maka Allah pun gunakan dia ghafir. Jadi ghafir itu rububiyah lah. Itu nama rububiyah tu. Tidak. Ubudiyah di mana ketaatan hamba kepada Allah. Rububiyah Allah kepada hamba. Bukan gitu. Sifat Allah kita panggil rububiyah. Sifat hamba kita panggil ubudiyah. Adapun Allah itu sifat keagungannya. Isim zat namanya uluhiyah. Secara ibadat ke, tidak ibadat ke, seluruh manusia yang tak ada seorang habuk ke, tetap uluhiyah. Tidak kira ibadat ke, tidak ibadat ke, seluruh dunia ni tidak menyembah Allah sekalipun, tetap Allah ialah uluhiyah. Tidak. Manusia menyembah Allah, kira uluhiyah. Bagaimana kalau manusia tak menyembah Allah? Bagaimana kalau tidak ada manusia menyembah Allah? Tidak mengaku keesaan Allah. Apakah uluhiyah Allah hilang? Ini dia. Inilah bahasan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Adapun kita, uluhiyah adalah merupakan isim zat, dan rububiyah ini adalah kelakuan Allah kepada setiap sifatnya, namanya rububiyah. Saya dah tulis banyak kali kan, tak payah tulis lagi kan. Itu dia. Kalau tak apa-apa jelas, boleh tanya. Dan barang siapa ada waktunya nikmat, maka jalannya syukur. Bila kita mendapat sehat, kita dapat rezeki, kita mendapat
kemewahan hidup, kita mendapat apa saja benda yang berbentuk nikmat, maka kita bawa pada dengan bersyukur, iaitu suka hati pada Allah. Dengan bersyukur. Itu berbagai-macam cara lah. Dengan melakukan buat kebaikan, dengan melakukan infak, dengan melakukan bantuan kepada orang susah dan sebagainya. Itu kira syukur lah. Kalau di sebuah ibadat, kalau kita tengok Allah, kita boleh beribadat kepada Allah, maka kita bersyukur. Dengan cara bersyukurnya itu memperbanyakkan sujud syukur, memperbanyakkan sembahyang sunat dan sebagainya. Tambah lagi kita punya ibadat. La in syakartum la azidannakum. Syukur tu tadi, maka Allah tambah lagi dengan ibadat yang lain. Makin kita syukur, makin Allah tambah. Macam kita mengaji sekali, Allah tambah lagi sekali. Mengaji sekali, Allah tambah lagi. Lama-lama kita jadi rajin. Apa pasal kita jadi rajin? Sebab mendapat tambahan daripada Allah. Maka itulah digelar laduni. Laduni bermakna ibadat yang kita buat sikit, Allah tambah banyak. Kita asal nak mari sekali yang mengaji. Lepas tu, sedap yang mengaji. Faham aku. Nak mari pulak minggu depan. Minggu depan tu lah laduni. Dah mari tu pula. Oh, gitu. Baru saya faham. Itu laduni. Kita mari lagi. Laduni. Ni tak, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu laduni adalah ilmu yang pandai. Tidak payah belajar. Kepala otak. Guru saya lah di sekolah itu. Benda tak pernah hafaz dengan syariat ni, jangan layan. Tidak ada ilmu yang tidak payah belajar. Tidak ada. Cuma pelajaran tu saja berbeza. Cara belajar tu saja. Tapi kena belajar. Wa'imah dengan Jibril. Wa'imah Allah masukkan ilham. Wa'imah Allah pimpin dengan melalui seorang ulama yang mursyid dan sebagainya. Banyak orang belajar 10 tahun pandai. Ada orang 1 tahun pandai. Sama dengan 10 tahun. Itu berbeza-beza. Tapi belajar kena ada. Cara saja yang berbeza. Mungkin dengan cara membersihkan hati. Mungkin cara menghafal. Mungkin cara mendapat berkat daripada orang-orang alim dan sebagainya. Itu saja yang berbeza ya. Tapi belajar kena belajar. Ataupun usaha kena usaha. Tidak ada benda yang dapat tanpa sebab. Tak ada. Atau makabami. Tak ada. Sebab tu ada sebut. Ja'anna likulli syai'in sababa. Kalau pandai tanpa belajar bermakna bercanggah dengan sunnatullah. Walan tajida sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tak boleh tukar. Sunnah Allah tidak boleh ditukar ganti. Dia mesti ada sebab. Ja'alna likulli syai'in sababa. Tak ada sebab ni satu saja. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia qiyamu binafsi. Tanpa sebab. Tanpa sokongan orang. Dia wahdaniyah. Tapi kalau makhluk, dia mesti sababa. Allah yang menjadikan. Ataupun sebab bagian. Adam dijadikan daripada tanah. Mereka dijadikan daripada cahaya. Syaitan dijadikan daripada api. Jin dijadikan daripada asap. Jadi ada sebab. Tiba-tiba sampai satu masa, ilmu dapat, tak payah belajar. Lagu mana? Ada benda mari dapat tanpa sebab. Tiba-tiba je Nabi. Allah tak lantik, tak dapat. Tiba-tiba je Nabi. Apa benda? Tiba-tiba je alim. Alim. Apa benda? Tiba-tiba je alim, tiba-tiba je pandang. Siapa alim tu? Tak tahu lah, tak belajar. Tiba-tiba alim. Itu syaitan. Ilmu syaitan nama dia. Ustaz tak faham, anak murid imam jadi mangsa. Secara rasa saya mengajar kita ni pasal apa? Beberapa orang kawan saya tunjuk print out daripada komputer. Huraian hikam. Di antaranya saya baca 1, 2, 3. Yang paling saya terharu sekali apabila saya baca ilmu laduni. Ialah ilmu yang didapati tanpa belajar. Saya tahu siang ya bapak awak nak belajar tak tahu. Tak apalah kita buat kelas tak kata. Itu mula saya setuju. Kesian tengok print out daripada komputer benda yang tidak benar. Salah dari segi konsep ilmu dan sebagainya. Maka saya pun bersetuju. Itu puncanya. Kesian tengok bagaimana dia tipu orang. Yang budak-budak kita tu satu hari Tok Guru dia adalah komputer. Kalau dia Tok Guru awak siapa? Syekh Toshiba. Nama Tok Guru dia. bin Syekh Asus. Tok Guru dia, nama Tok Guru dia. Lepas tu akhir sekali ikut keluar. Tak tahu asal boleh dari mana Tok Guru. Akhir sekali ilmu laduni dapat tanpa belajar. Tak ada. Huraiannya tu salah. Dari segi makna dia
nampak macam kasarnya macam begitu. Tetapi yang sebenarnya dia tetap mendapat ilmu sama ada daripada ilham, wahyu, mursyid ataupun daripada aulia. Ataupun daripada pembukaan hati yang bersih. Mesti ada sebab dia. Tidak boleh dapat dengan suka-suka, tak boleh. Itu tidak mungkin boleh berlaku. Sebab ja'alna likulli syai'in sababa. Itu Al-Quran Karim. Ya. Dan barang siapa ada waktunya bala. Masa kita kena bala pula. Bagaimana cara kita nak beribadat masa tu? Ibadat masa taat dengan mengingat taufik dan hidayah daripada Allah. Ibadat masa maksiat dengan bertaubat. Ibadat ketika nikmat, bersyukur. Ibadat ketika kena bala, bersabar. Mana kita berhaka? Mana kita berhaka? Derhaka ni apabila kita tidak beribadat. Derhaka ni bila buat maksiat, tidak taubat. Baru derhaka. Saudara sekalian, manusia masuk dalam neraka wal-iyazubillah bukan pasal dosa, tetapi pasal tidak taubat. Dan manusia masuk surga bukan pasal ibadat, tetapi pasal syukur nikmat tu tadi. Ibadat tu hak Allah asal lagi hak Allah. Tapi apa yang kita kena buat ialah bersyukur. Apa yang kita buat ialah kita kena ingat itu kurniaan daripada Allah. Tapi kalau kita ingat semaya tu kita punya, ibadat tu kita punya, bermakna kita tidak kenal diri. Okey, saya tulis jadual dia. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Pernah dengar ada azali, qadim lagi azali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini daripada azali lagi. Saya buat satu lain ya. Alam arwah. Alam arwah ni bermakna alam malakut. Sebelum jadi bumi ni lagi, Allah Taala jadikan manusia ni semua ni dalam bentuk alam arwah. Di sana kita panggil dia alam malakut. Ketika dia jadi semua roh-roh ini, maka dia berkata, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini ayat pertama tu yang tanya bila dia jadikan makhluk. Bila dia jadikan semua roh mamak, roh samak, roh majid, roh dolah, Osman, Zainab semua, Allah Ta'ala tanya, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ni betul aku Tuhan kamu? Ya, aku bersaksi kamu Tuhan kami. Peringkat awal lagi manusia sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala di alam arwah. Oh, kalau begitu kata dia, maka kita pun Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis di sana. Ni, ayat ini. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini saudara, tertulis di Lauh Mahfuz di dada kitab Allah. Di Lauh Mahfuz tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mula-mula jadi alam lagi. Selepas jadi kalam. Maka oleh sebab itu, apabila kita mengaku Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka Nabi Muhammad bersuruh Allah, maka hak lain tadi menyusuli kejadian Allah Adam, Hawa, Nuh sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang ini digelar sebagai ahlullah, ahlul maghfirah. Di dalam Al-Quran disebut dengan Hizbullah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Okey, orang-orang ini ada yang kedua. Maka Allah titlekan orang ini tadi ulaika hizbullah. Mati Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Okey. Gazet. Maka oleh sebab itu Allah berjanji. Ambil yang keempat pula. Innal ladzina amanu wa amilu sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
Apabila sudah menjadi hati Allah, orang Allah beriman kepada Allah, maka Allah kata, mu akan kubekalkan Jannatul Firdaus. Saudara, masa manusia tak ada lagi. Mamak, majid, dolos, minum, Zainab belum wujud lagi. Tetapi Allah sudah siapkan dia Jannatul Firdaus. Saudara, Al-Quran kodim tau. Bukan dicetak di setiap time. Al-Quran dicetak di Lauh Mahfuz. Ditulis oleh kalam. Kemudian turun ke langit dunia pada malam bulan Ramadan. Dan turun ke dunia juga bulan Ramadan. Dan komplit selama 22 tahun. Tetapi tulisan ini sudah tulis 50,000 tahun sebelum jadi bumi. Ada apa soalan? Al-Fatihah esok pergi ngaji pula dengan orang bersih majar. Dah gegar otak. Sebab apa? Sebab dia tak mesti, dia tak belajar. Sebab ni, kita ngaji dengan dia. Habis kita hancur. Baik. Apabila sudah janji begini, maka Tuhan gazet lagi, nombor 5 pula. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Aku tidak mungkin janjimu, jangan takut. Aku sudah berjanji penuh syurga kepada kamu. Confirm. Tuhan tidak mungkin janji. Tetapi masalahnya, oleh sebab orang ini tadi, ni yang beriman itu sudah dijanjikan dengan syurga, apabila turun ke bumi, maka masalah manusia ialah terlibat dengan ujian. Ambil ayat yang ke-6 pula. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka bila turun ke dunia, terlibat pula dengan baliat. Jadi masalah kita di sini lah. Apa dia baliat dia? Yang pertama, asyaitan. Betul tak? Tapi ada orang buat kawan untuk menampilkan raya. Itu kita tak campur. Yang kedua, apa dia baliat kita ialah nafsu syahawat. Ini dah dia baliat kita. Yang ketiga, dunia. Yang keempat, pakbauman. Anak dan isteri. Ini semua baliat. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Nabi dan Rasul, alim ulama, Auliaullah, dia selesai ni semua. Syaitan, selesai. Sayyidina Umar, saudara sekalian, syaitan bukan saja dia dapat tewas. Bekas tapak kaki dia, saya lalu kot lain. Tapak kaki Umar, tapak kucuk mata. Tak lalu lepas tu. Baru nampak tapak kaki Umar. Jangan kena pada Umar. Sebab itu dia Khalifah Ar-Rasyidin. Begitu juga nafsu, saudara. Umar Al-Khattab, saudara dia tanya kawan dia. Saudara, apa salah aku tengok aku, apa tak kena mencek aku tengok. Ya Umar, semua sekali hebat belakang. Semaya hebat, ibadat hebat semua. Aku tengok satu saja yang aku nak tegur. Apa dia, saudara? Mu makan lauk 2 jenis. Satu tumian, satu goreng. Terima kasih, saudara. Besok aku makan goreng saja, tumian saja. Sampai tahap kesalahan dia hampir pergi kepada zero. Syahwat pun dia korek. Dunia, saudara. Sayyidina Umar orang pertama menghimpun dunia sebanyak mungkin. Sebab apa? Sebab Rom dan Parsi ditawan di zaman pemerintahan Umar. Dia buka pintu, dia dah tengok berselerok harta rampasan, termasuk orang dan anak-anak taruh harta benda emas belian, termasuk kota Raja Parsi, Raja Rom berada di depan istana. Maka ketika dia kata, hei dunia, mu nak tipu-tipu orang, jangan tipu Umar. Maka sebab itu dia confirm dia sebagai pendidik manusia. Akhir sekali anak isteri sama telah lah. Nabi SAW sendiri pun apabila Siti Aisyah mengaku, ya Rasulullah, aku ni bunyi kata bunyi Nabi, susahnya hidup. Rasulullah kata, kenapa? Ialah pagi, berkemur pun tak ada, sahur pun tak ada makan ni, lagu mana ni.
Rasulullah kata, okeylah Aisyah, ya Humairah, esok kita pergi main jogging-jogging kat tepi bukit sana ya. Okey, dia pergi jogging dia orang malam bukan kat tepi masjid. Ni jogging tengah hari buta, dengan mata apa tu? Lalu kat tepi bukit. Ya Rasulullah, aku tengok bukit Uhud berwarna kuning macam emas. Rasulullah kata, bukan macam emas betul. Satu boleh ke aku nak boleh ambil semua aku tak apa. Aku tak cukup bawa sepadak, bawa trailer. Lepas tu syarat. Syarat apa? Ya Aisyah, kalau mu nak bukit emas, mu ambil semua sekali milikmu. Tetapi mu hilang Rasulullah. Mu pilih nak hak mana? Kalau begitu ya Rasulullah, biar aku pilih mu tak apalah. Sebab apa? Sebab dia tak terfikir yang di syurga sana lebih daripada bukit emas. Lebih daripada bukit emas. Dia takkan nak jual akhirat beli bukit Uhud. Takkan nak jual akhirat beli dunia. Maka dari situlah umat-umat Muhammad yang memimpin kita. Sebab itu dia panggil qudwah. Dia memimpin. Bukan dia memaksa tapi dia memimpin. Baik. Apabila berlaku semua ini segala-galanya, bagaimana kita menjadi gagal? Okay, saya hapuskan. Apabila kita berada di dunia, kita terlibat dengan kelalaian. Tetapi janji Allah syurga tetap tidak berubah. Sebab apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tetap tidak berubah. Aku tetap akan berimu syurga sebab aku janji. Tetapi masalahnya kamu melanggar perjanjian. Mu janji mu nak sayang kat aku. Mu janji mu nak sayang kepada Muhammad. Maka mu kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang tidak. Maka sebab mu lalai itulah. Maka nombor 1, mu lalai. Nombor 2, mu asi. Nombor 3, mu tidak taat. Maka ketika inilah kamu akan mendapat hukuman. Apa pasal dihukum? Melanggar perjanjian. Masuk penjara. Kena 10 tahun, 6 rotan. Tetapi keluar penjara, dia masuk syurga balik. Pasal ini digelar sebagai asi. Kenapa masuk syurga balik? Innallaha la yukhliful mi'ad. Saudara sekalian, kesalahan kita adalah lalai. Kesalahan kita adalah tidak ingat Allah. Jadi Nabi dan Rasul datang memperingati kita. Sebab itu disebut dengan perkataan Ana Nazir. Aku sebagai pengingat. Mu adalah ahli syurga. Mu adalah kekasih Allah. Mu adalah orang yang bakal pergi syurga bersama aku. Oleh sebab itu boleh tak jangan lalai. Boleh tak jangan tinggal semayang. Dia boleh nak tinggal juga. Itu sebab kena benda tu. Perjanjian asalnya ahli syurga. Semasa 50,000 tahun sebelum jadi bumi lagi, mu semua sekali adalah ahli syurga. Tetapi bila duduk di dunia, jumpa anak, jumpa bini, jumpa harta, jumpa pangkat, jumpa kekayaan, hilang ingatan kepada Allah. Maka ketika itulah dia dihukum. Kenapa dia dihukum? Kerana melanggar janji. Sedangkan Allah tidak mengingkari janji. Berjanji syurga dia tetap baik kepada orang beriman tadi. Tetapi dihukum kerana orang beriman tadi Islam melanggar janji. Maka Nabi dan Rasul datang. Dia ajar kita supaya jangan mengkerja. Berjanji dengan Tuhan jadi hamba, maka jadi hamba. Kalau gagal janji hamba, maka setelah kamu ada kesalahan patut. Maka namanya asi. Maka sebab itu sudah alim ulama datang, bukan nak minta apa dengan kita. Bukan nak minta apa, dia cuma minta, dia nak beritahu kita, janganlah. Dia pimpin kita. Sebab Nabi datang bukan cerita, tapi Nabi datang dengan pemimpin. Sebab itu disebut dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Dia malu dengan pemimpin. Sekalian, pernah satu masa Nabi doa kepada 3 orang yang mendapat ancaman dari mereka supaya mati dibunuh. Maka Nabi doa setiap lepas sembahyang. 5 waktu. Setiap kali sembahyang waktu, dalam rakaat yang terakhir, Nabi doa, Qunut Nazil,
nazilah. Meminta Allah membinasakan beberapa kaum yang membunuh tadi. Maka Allah Ta'ala turun ayat, Ya Muhammad, mu jangan ganggu kerja aku. Kalau dia berdosa, aku tunggu dia tahu, taubat. Aku gugur dalam syurga. Kalau dia tidak bertaubat, akan ku azabkan. Mu jangan kacau kerja aku. Maka situ kunci pun nazilah. Tetapi ulama-ulama berselisih pendapat. Yang Nabi berhenti ini adalah kunut nazilah. Ada kunut yang kita baca sekarang ini Nabi teruskan sampai akhir hayat. Maka Maliki memilih kunut sekarang kekal. Hanas Syafi'i memilih kunut sekarang kekal. Yang Nabi tinggal ini adalah kunut nazilah. Ini yang Nabi tinggal. Sebab apa? Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kecelakaan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, saudara, dia naik ke langit, dia tengok dalam lauh mahfuz Allah benarkan dia tengok ada beberapa orang yang akan berhaka kepada Allah. Maka dia minta Allah pada deraka pemulia aku baik mati senang. Mati sore. Lepas tu dia tengok orang lain tu, "Holi deraka juga ya aku, baik mati senang." Mati sore. Akhir sekali, "Holi deraka juga." "Ya Ibrahim," kata dia, "sedapnya musuh aku mati hamba aku." Jangan kamu minta aku mematikan. Biar aku buat kerja sendiri. Maka kerja macam ni juga saya. Andai kata dia melakukan taat, aku akan bagi dia syurga. Andai kata dia berdosa, aku tunggu dia bertaubat. Andai kata dia kufur dan tidak bertaubat, aku akan azabkan. Tak kena mengenal denganmu. Maka itu Nabi Ibrahim ketika mana dia diwahyukan supaya menyembelih anaknya. Inni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anakku, aku mimpi menyembelihmu. Apa jawab anak dia? Dia tanya, anakku, aku mimpi menyembelihmu. Apa pandanganmu? Anak dia kata apa? Melakukanlah wahai bapakku, aku akan sabar. Mudah-mudahan aku akan taat kepada Allah. Allah tanya, wala saya kadang-kadang sayang ya Allah. Mu suruh aku mati anak hamba aku, begitulah aku. Amu anakmu tahu saya. Bila aku musuh mati, tak ya? Begitu juga. Jangan doa kecelakaan kepada orang lain. Kalau dia berdosa, urusan Allah mengazabkan dia. Kalau dia bertaubat, Allah terima. Kalau dia taat, syurga yang akan diberikan oleh Allah. Tak kena mengenal dengan kita. Lepas jangan ada doa kecelakaan untuk manusia. Tidak ada. Nabi sendiri pun kena larang. Nabi sendiri kena tegur. Sampai berhenti pun nazilah. Ni kita silap sikit ya. Tak payah lama yang kita cakap. Jangan melakukan benda yang konform larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah berlaku pada Nabi Allah Ibrahim, sudah berlaku pada Muhammad sendiri. Dan Allah turun ayat. Larangan ini dalam ayat. Jangan doa kecelakaan kepada orang-orang itu. Dia sudah bertaubat kepadaku. Sudah. Dan barang siapa dan adalah sabar itu. Dan barang siapa ada waktunya bala, maka jalan yang sabar dan reda qada dan sabar. Dan reda itu reda nafsu kepada Allah. Mana kalau kita kena bala, ibadat kita ialah reda. Ibadat kita ialah sabar. Dan adalah sabar itu berkehendak kepada bahagian. Maka seolah-olah orang yang sabar itu mendirikan nafsunya berkehendak kepada bahagian takdirnya. Dan sabar itu tetap hati dan takdir Tuhan. Kenapa kita sabar? Sebab menerima takdir Allah apa saja. Maka ini dah dikatakan qada dan qadar. Kalau kita lawan bermakna kita tidak puas hati dengan perancangan Allah. Mungkin saya akan bertanya juga. Kalau dah Allah Ta'ala tak ada surga, itu ibadat buat apa? Ibadat itu secara perjanjian. Allah Ta'ala bayar dulu, macam kata saya pergi kerja, saudara minta kerja pagi ni, kata manager, gajimu bulan 3,000. Sekarang ni aku bayar untuk setahun. Mau sudah setahun berapa? 36,000. Tapi dia lepas-lepas, pukul 3 balik kan? Kenapa tak main kerja? Main bola tuan. Main bola. Lepas tu esok pula lambat main kerja. Kenapa tak main kerja tuan? Basuh kereta tuan. Nak buat kerja, gaji bayar. Bayar tu.
Nak suruh dia bayar balik cuti, dia tak ada serabut. Lagu mana agak ada perasaan manager? Sudah. Menjadi hamba ku yang beriman. Sanggup ke tak? Aku janji ni syurga. Sanggup ya Allah. Mahu tu dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lepas tu tak semayang. Lepas tu tak puasa. Lepas tu tak tutup aurat. Lepas tu masuk masjid. Hei, periuk masuk masjid juga. Nak mengundi AJK. Orang yang masuk masjid tu harus. Kerana nak mengundi. Mahu tu dia. Mak lelek-lelek haram. Jadi halal lagi. Tak ada pasal-pasal. Hujah dia pula sedap. Apa pasal boleh masuk? Sebab Najim ni darah. Kata dia. Darah Najim kita bersih. Jadi darah ni kata dia. Untuk tak Najim sebenarnya beli pampers. Zaman Nabi ni tak ada pampers kata dia. Sekalian. Najim ni bukan darah. Itu darah. Itu kita panggil Najim. Hukmi. Najim ni sebab keluar darah. Itulah namanya Janabah. Janabah tu hak Najim. Ya. Sebab tu kalau kita kering, period sudah habis sekalipun, selagi kita tidak mandi hadas, dia kekal najis. Ledok, tuan-tuan, darah buat najisnya. Badan kita ni suci. Kalau Tok Guru sama masih hidup kepala kotor ni. Ini ustazah ni. Ustazah ni ustaz. Ngaji mana Mesir? Tak boleh, saudara. Janabah ni, saudara, adalah hadas besar. Apabila keluar darah daripada kemaluan perempuan, dia dikira janabah. Hak najis darah tu najis. Darah ni najis belah. Kau tak pernah darah. Darah pacak pun najis. Kita kena pacak kat muka ayam kan? Kita kena basuh dan tepek ketah. Saya bagi ketah tepek tu. Sebab apa? Darah tu najis. Bukan janabah. Tetapi ni janabah. Janabah tu lah hak najisnya. Ni tu. Hak najisnya tuan-tuan, darah tu. Bila kita tepeknya perempuan, tak ada najis, boleh tak masuk masjid. Ustaz-ustaz sudah berijtihad, yang takut. Ustaz tak mesti dah tahu dah, yang takut. Yang takut apanya? Janabah secara ialah keluar darah daripada kelemasan perempuan, apabila sampai omong. Tidak melebihi daripada belah hari, namanya haid. Nifas dan wiladah. Bila keluar tiga perkara itu namanya janabah. Maka cara betulnya adalah mandi hadas. Tapi saudara, tapi memang betul juga. Saya pernah duduk di Johor Bahru. Saya pernah mendengar ada nama Ngehen, kampung dekat dengan Johor, Sungai Sengit. Jadi ada satu kampung, nama kampung Taib. Nama kampung tu. Jadi saya pun duduk. Bukan duduk, tidur masuk kawan saya. Jadi saya tengok, kenapa? Bau macam wapinang cukup bau. Jadi saya tanya kawan saya, ada pindah jeruk sini? Lepas pagi sama dia pergi depan rumah saya. Lepas tu saya pun, jangan tepi tu. Jangan tepi kat pergi juga. Jadi saya pergi masuk ke kandang. Saya berbual besar, saya tengok ke bawah. Tong keruk ni. Rupanya, dia punya gambar dia najis turun kat tong sampai ujung tarik. Jadi rupanya pindah jeruk tadi hak tu dah. Dia boleh duduk pindah jeruk di sini, kelakar di sini, dapur di sini. Tak ada no problem. Ada puak ni pun sama. Orang yang biasa untuk tepi najis ni saudara, dia macam kabota ke kabung taib. Kalau kita curah punya atas, mampu. Dia sebab tu saudara, kalau saudara banyak di Sufi, saudara mengaji betul-betul, saudara faham betul-betul, duduk ramai-ramai, belajar betul-betul, saudara 2, 3, 4 tahun. Saya rasa tak sampai 2, 3, 4 tahun lah. Ambillah 3 tahun setengah ke. Cara pergi campur dengan orang luar, macam what planet are you from? Macam pelik. Dia perangai dia punya akhlak dia, cakapan dia. Saya pun heran. Kalau kita tengok pelik. Cikgu dia saja. Tapi bukan di sini Dia bukan luar negara. Dia naik motosikal, anak murid duduk belakang. 4 lelaki dia hantar. Anak murid tegur. Cikgu lambat hari ni. Asal kali. Cikgu. Cuba, cikgu lambat ni. Ada hal, dek. Cikgu sakit perut. Okeylah sikit. Ni tak cikgu turun pula masa berusi. Berdepuk tangan kaki. Lepas tu anak murid dia tanya, cikgu lambat. Satu kali. Dia berpuk kat anak murid dia. Jadi kalau gila ni dia anak kita dengan hati, jadi mak ada jenah habis. Habis jadi cuba kena. Jadi saudara, kita kena
berdisiplin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dapat nasihat. Ada sakit ke? Macam tu. Ni. Tapi ini bukan kat sini saya cerita ni. Ini belah-belah Utara Australia ada. Dekat kampung kita tak ada lah. Cuma kalau saya jumpa sekali pun mungkin dia susah lah. Tak boleh akhlak. Sebab tu saya tak percaya sudah buka lah hikam ni sampai muka surat sekarang. Kemudian saya berhenti tutup sebab mengaji ni. Saya sudah pergi sebab mengaji ni. Apa rasa? Macam pergi satu kampung yang tidak bertamadun. Dengan cara semayang dia. Semaya saya. Saya pernah semayang satu masjid. Saya duduk sini. Saya nampak sikit. Dia lari lagi. Dia lari lagi. Panas kan? Panas. Rupanya panas. Akhir sekali betul-betul. Jatuh tu. Kalau semayang jatuh tu okey. Okey tu. Allah. Jauh sikit panas. Panas. Nak rapat sah tak boleh. Sebab apa? Tidak ada ajaran. Cuba tengok kita semayang macam mana. Kenapa kita tengok semayang macam mana? Kat tengah-tengah boleh mak tiga bodoh ni. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia tidak dididik dengan ilmu sufi. Ilmu sufism yang melembutkan jiwa kita, menenangkan perasaan kita. Macam tadi lah, kalau bersama, tobat pada Allah. Ni nak rakau saja. Asal salah saja lama bayar. Asal salah saja makan bayar. Asal salah sikit saja, gugurkan dia. Cincang 17. Tobat tak ada. Tak ada tobat. Salah sikit saja, jatuhkan dia. Wajib mencegah kemungkaran. Tobat saja. Kalau kita tak, kalau dia taat, itu daripada Allah. Kalau dia maksiat, inabah kepada Allah. Kalau dia nikmat, syukur kepada Allah. Kalau mendapat bala, sabar. Mana tak masalah? Mana tak masalah kita kalau kita belajar? Takutlah yang masalah sebab kita nak nafsu. Hawa nafsu kita yang tidak selesa dengan kesusahan. Maka kita bangun sebagai orang yang menentang kemungkaran. Jangan bentuk mengikut hawa nafsu. Bukan mengikut ajaran Allah lagi. Dan tersebut dalam hadis Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dikurniai maka syukur ia. Barang siapa dicuba maka sabar ia. Dan barang siapa dianiaya maka mengampun ia. Dan barang siapa aniaya maka taubat ia. Itu tidak ada masalah. Cuba saya ulang balik. Barang siapa dikurnia, mana kita mendapat taufik dan hidayah, syukur ia. Ingat itu daripada Allah. Dan barang siapa dicuba dengan kesusahan, dengan bala dan sebagainya, maka sabar ia. Barang siapa dianiaya, orang ngumpat kita, orang kutuk kita, maka mengampun dia, maafkan dia. Kita dendam. Dendam pula 7 keturunan pula tu. Bukan cakap dendam saja. Dendam 7 keturunan. Ambut dendam. Yang tu dia. Sedangkan dendam ni secara ialah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak al-muntaqim. Al-muntaqim. Dendam. Dan sifat ini tidak boleh ada pada makhluk. Sifat ini haram ada pada makhluk. Dendam. Kalau kita nak marah pun, kita usahalah sikit supaya tidak berdendam. Jangan jadikan dendam itu sunat pula. Itu kesalahan yang kita dendam tak boleh. Itu kelemahan nafsu kita. Bukan bermakna benda itu jadi keharu ke tidak. Macam juga kita marah. Kan marah ni saudara tak boleh. Tapi kita tak tahan. Jadi marah. Tapi kalau kita bersabar, okey lah. Tak ada. Aduh, saya kata hilang dah aku papa. Alhamdulillah. Okey lah. Tak salah. Kenapa senyum tak? Saya Alhamdulillah. Hari saya kata lepak. Alhamdulillah. Tak marah pun. Kalau marah pun hilang lah. Kalau marah pun tak mari dah saya tu. Kalau saya kata pupuh je nak kau pun tak mari dah saya tu. Baik senyum. Boleh kita buat itu? Mana boleh. Sebab sifat kita lemah. Bukan salah sifat kita terlemah. Sifat kita. Maka kalau boleh bersifat dengan sahabat tadi, maka itu namakan mahmud. Mahmud dah. Bukan salah. Cuma kita tidak mampu. Maka kata, dan barang siapa dianiaya, maka mengampun. Dan barang siapa aniaya, maka taubat. Kalau kita aniaya orang, kita tahu. Kita taubat. Timbul pula persoalan. Orang kita aniaya, tu dah mati tu lah ke mana? Tunggu berbicara di hadapan
Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kata kita ada anyai orang, kita tipu orang, kita zalim orang, yang kita tak tahu orang, mungkin kita jahat benar, ramal orang, kita zalim, kita minta ampun kepada Allah. Di akhirat besok Allah akan mengampunkan kita di hadapan orang yang kita zalim. Allah akan bina istana yang sebesar-besar. Tercipta satu penutup. Nabi SAW dia tengah-tengah kuliah, tiba-tiba dia senyum. Sahabat-sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa mulut dia boleh bertengih, apa pula? Dia rasa dia baru dapat cerita daripada Jibril, peristiwa dua saudara. Jibril mai cerita, satu kisah dua bersaudara yang di dunia dia bergaduh. Jadi akhir sekali, sampai di hadapan Allah, duduk dua-dua di hadapan Allah. Allah Ta'ala tanya, saudara dua orang, asal tak masuk syurga lagi? Orang lain semua bersahabat dah. Hak dengan kau penuh, hak pergi pun. Pergi pun dia akan agak lagi. Jawab dia kawan ni pula, ya Tuhanku, dia ni saman saya. Apa kamu saman dia? Dia di dunia dia buat nyai saya, buat zalim saya. Jadi, apa dia zalim kamu? Dia zalim bukium. Betul saudara? Betul. Kalau syukur, akhir sekali Allah Ta'ala ciptakan satu syukur yang berpuluh-puluh kali ganda betul dunia ni. Mak kena zalim tadi tanya, ya Tuhanku, ni syurga ni milik siapa? Aku tengok tak ada nama lagi. Ini milik siapa-siapa saja. Tak ada tuai lagi. Bagaimana kalau ianya untuk aku? Dalam kata apa? Boleh. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Ya Tuhanku, syaratnya bermaaf dia. Oh tak ada. Dia silap dia pun cerita ayat kereta je. Oh bukan besar benar salahnya pun. Aku maafkan. Dia maka berpimpin tangan masuk syurga. Nabi pun senyum. Itu kisah kita. Sebab itu saudara, rasuah ke apa saja dosa selain daripada syirik. Semua sekali berhak masuk syurga. Sebab perbicaraan akan berlaku sekali lagi. Pendek kata, ma mata wa ma fata. Bermula hari ini kita terus ke depan. Belajar dan buat apa yang penting sahaja untuk menuntut janji Allah surga. Syurga sudah kekal. Yang silapnya kita sahaja berada di lembah kelalaian. Kita kembali balik kepada Allah, maka syurga menunggu semula. Dosa, taubat. Bala, sabar. Apa lagi? Nikmat syukur. Taat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fi haqqun jalilun wa amrun akidun. Akan dibahas pada minggu depan insyaAllah. Sekian aku maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar al-Jabbar ya Rahim, iftah alaina wa ala suriyatina wa fatuhal arifin wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan ke? Orang beriman. Orang beriman. Kenapa nak hukum pula? Dia kena taubat lah. Dia kena taubat lah. Yang hukum ni yang tidak bertaubat. Mana? Akhirnya masuk juga. Akhirnya. Sesuai janji Allah. Inna Allah la yuhibbul mi'ad. Dia dah janji sebab beriman, aku lebih khusyuk. Sebab tu orang beriman, kok mana dia tak nak syurga. Apatah lagi kalau bertaubat. Memang kau syurga lah. Allah akan janji. Terus masuk syurga lah. Dia jadi ashabul yamin lah. Ashabul yamin. Kalau dia tidak bertaubat, ashabul shimal. Dia kena azab. Baru masuk syurga. Jadi masalahnya azab bukan hari dua. Ribu tahun. Jangan bergurau. Kita kena cari juga keredaan Allah. Walau tinggal 2 tahun, 3 tahun hidup kita pun kena cari keredaan Allah. Inilah kita panggilnya suluk.
Ini kita panggil pengajian ini, kita panggil pengajian saliki kan. Saliki bermakna jalan untuk mendapat keredaan Allah. Kalau begini macam mana? Kalau jahil macam mana? Kalau berontak macam mana? Kalau lanai macam mana? Itu namanya salik. Inna Allah la yuhibbu mi'at.